So Romania ni dia antara negara yang non-Schengen. Dia masih dalam benua Eropah tapi dia tak termasuk dalam Schengen Zone. Aku tahu pasal Romania sebab ada illustrator ni, Tuan ni nama dia. Aku tahu dia study kat Romania. So dia asalnya sebelum ni ada site artis lah, nama dia Deviant Arts. Kita orang follower lah kat sana. Lepas tu Facebook, apa tu dah merata lah, Instagram pun semua lah. Aku kenal dia dari situ lah. Tak tahu banyak lah pasal Romania tapi ramai orang yang confuse antara Romania dengan Rome. Contohnya macam Wak, masa nak ke Rome, dia ada bagi tahu kawan dia Alexandra yang dia nak ke Romania. Lepas tu Alexandra ni bagi tahu Wak yang Rome dengan Romania ni lain. But it's okay sebab ni mistake yang ramai orang buat. Tak apalah, maknanya Wak ada kenalan dekat Romania ni sebab kita orang tak ada. Tapi kita tahulah yang dekat sana ada embassy. Masa sampai Athens pun ada inform diorang juga sebab Athens tak ada embassy. So dekat Romania ni dia cover beberapa negara lah termasuk Greece. Ipan pun ada email kedutaan untuk bagi tahu tarikh kita orang nak ke Romania and berapa lama kita orang kat sana. Memandangkan ni non-Schengen country juga, jadi kenalah lalu border control. Tak ada masalah. Cuma dia nampak pangkah dekat CHOP UK tu. Dia tanya lah, kenapa tak lepas masuk? Tak ada apa isu pun, cuma macam tak sedap lah. Lepas explain tu, diorang pun macam tak ada tanya banyak sangat. Dia tanya juga, berapa lama nak stay Romania? Aku jawab je lah, 3 minggu. Dia terkejut. Dia tanya, kenapa lama sangat? 3 minggu pun dia rasa lama. Mungkin dia pelik kot tengok Southeast Asian nak masuk Romania, lepas tu nak stay berminggu. Then dia tanya, stay mana? Aku bagi lah alamat tempat duduk pertama tu. Lepas tu dia tanya, okay, lepas tu stay mana pula? Aku cakap, we don't know yet. Maybe somewhere nearby or maybe in Brasov. Reaction dia pun masa tu macam, whatever. Dan dia stamp, bagi masuk. Mudah je lah. Tak jadi macam dekat UK punya border control. Waktu dekat airport nak pergi ke unit Airbnb yang dah di book, mula saja kita naik taksi. Irfan approach driver taksi ni. Sekali dia letak harga 300-400 lei. Dia nak ketuk turis. Tak apalah, kita tunggu bas je. Lepas tu sampai juga ke bandar. Hari kita orang sampai tu betul-betul New Year, 1 hari bulan 1. Almost semua kedai tutup. Bila kita orang sampai tu dah malam and area bandar dia gelap. Macam bandar tinggal, tak ada orang lain pun. Masa tu lapar. Nasib baik ada McD buka. Murah pula tu. Waktu awal-awal dekat Bukares, kita jumpa Tuan Nini, kawan Mulo. Nini ni seorang illustrator Malaysian. Dia dah lama duduk dekat Bukares and dia dah fasih lah cakap bahasa Romania. Seronok lah dengar dia cakap dengan orang lokal. Dapatlah dengar dia punya experience sebagai Malaysian yang menetap dekat sana. Dia adalah bawa kita orang jalan-jalan keliling bandar, pergi taman, lepak kafe, sembang-sembang. Tunjuk space-space yang mungkin ada potensi untuk kita perform dekat situ. Kita duduk 3 hari je dulu dekat Bukares. Masa tu ambil Airbnb. Besar, ada loft. Lepas tu kita terus ke Brasov. Ke Brasov ni sebab nak main snow. Sebenarnya tu je sole purpose. Sebab dia ada satu bukit bernama Poiana dan dia sebuah ski resort. Kita pula memang macam nak main snow lah, tak puas kan. So decide untuk ambil train dari Bukares and tiket train tu pun just beli online. So macam mudah lah proses tu. Airbnb pun kita orang terus book sekali. Masa tengah tunggu train, hari nak gerak tu, aku pelik sebab host Airbnb ni macam non-responsive. Dia tak reply. Payment semua dah bayar, dah approve, tinggal tunggu alamat yang dia nak bagi je lah. Dah cuak sebab yelah dah nak gerak. Kalau stranded dekat sana tak ada Airbnb dengan cuaca sejuk ni, bukannya boleh buat main kan. Aku teruslah contact Airbnb customer support untuk macam cari solution lah. Nasib baiklah Airbnb customer support ni memang sangat-sangat membantu. Dia tolong contactkan host untuk dapat explanation. Dia tolong cancelkan lah booking yang kita orang dah buat tadi. Dapat refund. Kereta api sampai. Kita pun naik kereta api, duduk dekat seat kita. Tapi masalahnya ni, kita orang dah nak gerak and Airbnb lain yang available semua mahal. Aku pun explain lah benda ni dekat Airbnb customer support tu. Lepas tu, diorang pun bagi voucher untuk top up payment Airbnb yang lain. Sebab aku cari tak jumpa yang within budget, diorang juga yang tolong carikan Airbnb yang available and within kita orang punya range budget tu. Add-on semua, total kupon RM500. Sampailah kita dapat Airbnb dengan menambah hanya RM300 untuk stay 6 hari dekat Airbnb tu. Okey, settle Airbnb.
Barulah aku boleh betul-betul enjoy view dalam train tu. Kalau tak macam berdebar lah sepanjang perjalanan tu. Sepanjang perjalanan tu dah start nampak sungai-sungai membeku. Nampak ada banyak ketulan-ketulan snow dekat tepi landasan kereta api juga. Pemandangan waktu tu memang spektakular. Cantik. Nampaklah arkitektur rumah dekat sekeliling. Lalu Sinaya nampak snow tu memang terus rasa tak sabar nak main snow yang lagi tebal dekat Bukit Poyana Brasov. So 4 jam menaiki kereta api dan akhirnya kita sampai dekat Brasov. Waktu sampai ni dah senja. Lepas tu dia macam dah gelap. So tak nampak lah view keliling sangat. Cuma nampak snow dekat atas jalan raya dah start cair. Dia macam berlecak sikit. Airbnb kat Brasov tu 700 meter daripada stesen kereta api. Jalan kaki je menuju ke sana. So sampai dekat rumah tu, owner rumah keluar. Dia memang sambut kita dengan warm welcome. So Airbnb tu chill gila. Dia satu rumah yang macam rumah kampung. Dan ini Airbnb yang lain sikit. Ni jenis Airbnb yang bagi experience relationship antara host dan guest. Ada seorang lagi yang duduk dekat situ. Seorang student dari Austria. Kat rumah tu juga ada seekor anjing. Anjing putih bernama Polinka. Lepas tu dapat tahu yang tuan rumah tu, Alina, rupanya seorang ski instructor dekat Poyana Brasov. Perfect sebab kita memang nak pergi kan. Bila dia tahu plan kita orang nak ke sana, dia bagi voucher untuk dapat snack dan minuman free dekat sana. Nice! Rumah dia ni best lah. Ada semua yang kita perlukan untuk duduk selesa. Alina pun jenis tak kedekut dengan barang rumah. Kiranya apa yang kita orang nak pakai, dia kasih je kita pakai. Dia rajin juga masak dan kita orang akan makan sama-sama sambil sembang-sembang. Alina ni dia orang yang penyayang. Dia ada cerita yang dia tak tahu pun yang kawan dia ni kerja apa ke, gaji besar ke. Tapi apa yang dia tahu, kawan dia ni suka makan apa suka makan sardin ke, suka makan tuna. Yang dia ni suka kucing. Yang lain dia tak nak tahu. So benda tu best lah. 5 malam kita duduk rumah Alina. Lepas tu kita try lagi satu Airbnb dekat San Petru, 10 km dari situ. Sekeliling area tu dia macam bendang pun ada juga, tapi snowy. Dia macam kawasan yang senyap. Perfect lah untuk kita berehat. Masa duduk sini suhu memang antara suhu yang paling sejuk yang kita orang pernah experience. Kalau keluar ke beranda minum kopi, 10 minit tu paling lama lah boleh tahan. Lighter pun kalau tertinggal atas meja memang confirm jadi keras, jadi ais. Dia dekat juga dengan kawasan hutan. Jadi disebabkan masa ni tengah snow, nampaklah hutan tu putih. Dia cantik gila macam painting. Rasa macam nak masuk lah explore hutan tu, nak ambil gambar. Tapi locals kata jangan suka hati masuk sebab ada anjing, takut kena kejar. So kita orang pun tengok daripada kawasan luar tu je lah. Kita duduk situ 7 malam. Yang bestnya sebab rumah tu owner dia baru beli. So kita orang jadi first guest kat situ. Harga dia bagi pun murah gila. RM271 total untuk seminggu. Kat rumah-rumah yang kita duduk tu, kerap juga snow turun. So memang indah lah suasana dia. Entahlah, memang something about snow yang bagi perasaan tenang. Waktu tu pagi. Aku dengan Ifan siap buka baju, meditate. Meditate lah kan. Ada satu performance yang tak dijangka sebenarnya. Dia memang random kan. Dia asalnya borak-borak je dengan owner rumah awal. Lepas tu tiba-tiba dia pun okey kan. Alina dengan Mulu sembang and then dia kata dia nak host dinner party and tanya kalau kita nak perform. Okey lah, kat mana? Dekat dapur dia cakap. Kita orang pun on lah, power juga area tu. Borak-borak terus on. So Alina terus contact kawan-kawan dia, carikan gitar untuk Irfan, set tarikh untuk performance tu. Masa tu kita orang dah duduk apartmen lagi satu. Jadi dari apartmen tu ambil taksi ke rumah dia balik. Sampai sana dia orang masak-masak dan kemas ruang tu. Ini satu performance yang intimate gila. Kita orang bersandar dekat dinding. Lepas tu audience duduk seberang kita, dia menghadap kita and bersandar dekat kabinet dapur. Sebab yelah dapur kan kecil je. Aku menari macam biasa ikut alunan muzik yang dimainkan. Best. Cuma performance tu kat dapur rumah. So pergerakan dia tu agak minimal. Masa tu Alex demam-demam pun datang. Dia siap jadi impromptu MC. Tanya soalan dekat kita orang, lighten up the mood. Best dapat communicate directly dengan audience. Dari situ kita tahu feedback. Dari situ apa yang dia tanya, apa persoalan-persoalan dia kita boleh jawab. Experience kat dapur tu menari lah. Itu first time lah. Aku macam penat gila hari tu. Siap terlelap tau lepas perform. Lepas tu aku terbangun sebab anjing Alina, Paulinka jilat muka.
Waktu kita nak ke Brasov tu, aku update juga dengan Alexandra kalau dia ada kawan dekat Brasov. Jadi dia kenalkan kita dekat Alex. Hari kedua dekat Brasov, kita jumpa dengan Alex. Alex ni dia fasih berbahasa Indonesia sebab dia pernah duduk Indonesia for a while. Irfan bagi dia rokok daun. Lepas tu dia cakap, oh kretek. So seronok lah communication masa jumpa tu. Dia bawa pusing pekan Brasov, ada naik satu menara lama ni dengan jalan yang licin akibat snow. Kita naik bukit-bukit tu kan, Di mana kita nampak pemandangan seluruh bandar Brasov tu. Bawa kita tengok Christmas market Brasov, tengok orang skate dalam skating ring. Lepas tu dia bawa kita orang naik ke Black Church. Tempat yang dia bawa semua best-best. Lepas tu Mulu pun banyak juga buat stiker bombing masa ni. Lama juga lah kita lepak dengan Alex ni, dari senja sampailah nak ke tengah malam. Masa kat Brasov ni juga Mulu buatkan illustration poster Nusantrik. Sepanjang kenalan Mulu ni sebenarnya first time Mulu buat illustration yang ada aku. So aku macam excited gila lah. Aku pula macam sangat-sangat look up to Mulu punya drawing style. So benda ni macam satu experience yang aku tak boleh lupa. Dia minta kita orang macam buat figures sambil pakai baju Melayu. So kita orang pakai baju Melayu, dia ambil gambar kita orang post lah untuk dia refer for that illustration. Tapi dia cuma minta aku, Wak dengan Irfan je yang buat figures ni. Adalah tanya juga, dia tak nak letak diri sendiri ke dalam poster tu. Dia cakap dia tak nak. So okey lah. Aku orang yang tak suka expose lah. Kalau boleh aku nak buat benda tu, aku tak nak orang tahu pun aku ada kat situ. So aku lebih suka macam tu lah. Tak nak nanti dah popular poyo pula kan. Lepas tu aktiviti yang penting, of course, pergi ke Poyana. Poyana ni cantik gila. Banyak gila aktiviti. Macam selain orang main ski, ada juga cable car untuk naik puncak. Lepas tu ada paragliding. Ada orang bawa anak-anak, budak-budak kecil untuk main sled. Masa sampai tu memang excited gila. First time pergi ski hill. Semputlah nak panjat sampai atas. Naik dekat situ je, kita orang pun berhibur. Dekat puncak bukit tu nak meluncur, kita tak ada sled. Teringat Alina cakap, kalau tak ada sled pakai plastik pun boleh. Sekali dekat situ, kita jumpa plastik clear, saiz besar. Jadilah. Sekali masa main tu laju juga pergi dia kan. Semua hilang kawalan lah. Semua dah tak tahu lah. Dia ni pakai plastik lah, pakai paper lah, pergi bergelonsor kan. Dan seorang ni dah buka baju, buat photoshoot buka baju, buang tebiat. Kita dah pakai 4 lapis kan dah. Tahu lah. Irfan siap berenang lagi dalam snow. Kupon yang Alina kasih tu kita orang redeem dengan hot chocolate. Seorang satu sedap. Tapi dah sejuk ni sebenarnya dapat Milo panas pun dah rasa macam syurga dah. Staff dekat situ tanya kita dari mana. So bila kita cakap kita daripada Malaysia, dia macam terkejut. Dia kata kita orang ni first Malaysian yang dia jumpa sepanjang kerja kat situ. So okey lah, kita discover dia discover kita. Ke Bukares balik lepas 2 minggu dekat Brasov. Naik train juga. Masa on the way tu nampak Poyana. And teringat balik lah joy masa main snow dekat atas tu. So rasa macam, oh okey, percutian snow kita setakat ni sahajalah. Bila dah sampai Bukares, kita terus ke Airbnb baru. Sebuah Airbnb yang sangat luas. Owner dia pun artis juga, penari dan pemain teater.
Masa ni embassy host satu small gathering untuk celebrate Chinese New Year. Jadi adalah dia buat makan-makan dekat rumah rasmi Kedutaan Malaysia. Alang-alang tu mereka jemput untuk buat performance sekali. Rumah Malaysia ni adalah kediaman rasmi Encik Abdullah yang merupakan ambassador Malaysia di Bukares. Aku pun first time masuk embassy punya tempat. Lepas tu jumpa pun ramah. Dia tak ada satu level yang bezakan kita dengan dia ke apa. Tak ada, sama je. Kita datang, diorang sambut. Sebelum makan kita perform dulu. Tempat performnya adalah di tepi swimming pool. Dan yang powernya, swimming pool tu indoor. Memang style. Dan masa ni Wak punya dance pun dia berinteraksi dengan air pool tu. Dengan menari sambil aku celup tangan dalam air, dalam swimming pool tu, sangat best. Lepas performance ada seorang Chinese lady ni, dia cakap performance kita ni zen. Abang Amin yang merupakan Malaysian yang tinggal dekat Bukares, dia tanya tentang tarian aku. Aku cakap itu adalah gabungan tarian tradisional dan contemporary. Pantas dia terus cakap, it was beautiful. Masa ni ada dalam 3 batang angklung yang dah start off key. Yalah sebab winter cuaca kering, angklung pun bunyinya jadi kering. Tapi okey je lah sebab key yang macam dah start rosak tu aku tak main banyak sangat. Makanan ada macam-macam masa tu. Nasi berlauk. Ada ikan masak steam, chicken butter, sambal belacan, keropok ikan, nasi, kuih talam. Masakan Malaysia kan. Walaupun aku baru sebulan lebih. Tapi tu lah gila lah dapat makan ni kan. Sebenarnya makan Malaysia sedap weh. Aku tak faham lah diorang makan roti lah tu. Time tu berjumpalah dengan semua Malaysian-Malaysian yang duduk kat sana. Kita bersembang dengan Cik Abdullah. Dia banyak bagi kata-kata semangat, sangat memuji tentang persembahan dan konsep idea Nusantrik. Dia juga kongsi pengalaman-pengalaman dia sepanjang dia bekerja sebagai ambassador di Bukares. Dia back to back performance. Lepas habis makan-makan dekat kediaman ambassador, kita orang pun terus ke Kumaba. Ni performance yang pada pendapat aku paling best lah sepanjang tour ni. Kumaba ni dapat daripada Alexandra kenalan Wak Kang. Dia yang tolong carikan space dan dia yang bagi nombor Edward dekat kita. So masa sampai tu ruang perform dan segala sound system diorang dah sediakan. Lepas dah berkenalan dengan semua orang, kita orang buat sound check sikit-sikit lah. Dah habis sound check, kita lepak-lepak dulu. Best lah dengar Edward bercerita macam mana diorang start buka bar ni. Dekat Kumaba ni jugalah kita orang kenal dengan Bogdana. Bogdana ni seorang musician juga, very talented. Macam biasa sebelum performance, Irfan akan balutkan rokok daun. Waktu tu Edward dengan kawan-kawan dia try lah rokok daun tu. Tak lama lepas tu, Alexandra dengan suami dia Mihai datang. Dia cakap Alex pun akan datang nanti. Baru dapat jumpa dia setelah banyak kali dengar Wak sebut nama dia. Tuan rumah pun datang. Orang yang jumpa kat embassy pun datang juga. Encik Amin dengan wife dia, Puan Abila. Lepas tu dekat ruang nak perform tu, damn, terkejut tengok. Kerusi-kerusi yang disusun tu dah penuh. Sampai audience kena bersesak-sesak nak masuk. Full house. Malam tu memang full house sampai orang terkeluar-keluar. Alex yang datang lambat tu pun dia jengah-jengah dekat pintu tu. Selit masuk. Pukul 8.40 malam kita start performance. Perform macam biasa. Ini sebenarnya show yang Performance yang sangat emotional bagi kami. masa tengah perform tu aku rasa sebab macam aku realise yang kita tak tahu bila lagi kita boleh buat tour ni. Kita bukannya boleh jangka apa yang nak jadi. So aku pun mainlah sehabis baik. Masa kat atas stage tu memang rasa macam ada tarikan elektrik antara aku, Irfan dengan Wak. Walaupun kita tak berbual atas stage tapi benda tu rasa tau. Dah midway perform tu, tiba-tiba satu badan aku meremang. Teringat semua benda yang dilalui dari day one of Nusantrik. Aku terbayang semua muka-muka orang yang kita jumpa. Connection yang dia buat memang strong gila masa tu. Agaknya sebab aware yang performance tu adalah performance yang menandakan dah sampai penghujung tour ni. Aku toleh lah. Pasal aku nampak dia tengah main gitar. Gitar tu dia baringkan. Lepas tu dia main sambil tunduk. Dan bahu dia bergerak-gerak. Dan nampak Irfan macam tu, aku pun macam tak boleh lah nak control dah. Sambil main angklung tu lah sambil aku kesat air mata.
aku terpaksa panjangkan sikit performance sebab flashback tu. Audience pun sepanjang perform ni memang sangat-sangat pay attention. Semua senyap dengar apa music kita orang main, tengok Wak punya dance. Bila dah habis, dia macam makin sebab bila audience tepuk lama gila. Ini tepukan yang paling lama sekali lah. Macam non-stop. Ipan ada bagi speech lepas performance ni, bagi tahulah yang ini last performance untuk tour ni, and kita orang thankful ramai yang datang untuk tengok show kita orang. Show kita orang macam biasa memang tak ada speech. Kecuali masa dekat A-Dash sebab dia merupakan pembukaan tour kan. So yang ni pun aku rasa okay, aku kena buat speech. Lagipun nak gerak macam tu je pun tak boleh sebab audience macam duduk tegak kat kerusi macam tertunggu. Lepas tu dia penuh, mana nak lari. Jadi bila dia umumkan ni adalah performance yang terakhir untuk Nusantrik Eurotrip ni, aku rasa macam ianya inilah Last performance kot, penutup Nusantrik. Aku pandang Ipan, aku pandang Wak. Lepas tu kita orang terus group hug depan stage tu juga. Tengah group hug tu pun dapat tepukan juga daripada audience. Terus rasa awkward lah, kita terus lepaskan dan macam okay. Aku terus minta laluan dekat audience tu untuk ke bilik air. Aku nak basuh muka aku. Sorry for being emotional. Dekat bilik air tu ada orang pula. So masa tunggu tu ada seorang perempuan yang tegur. Dia cakap thank you for the performance and all that. Lepas tu dia ajak pergi ke Cluj-Napoca untuk buat show kat sana. Tapi mana nak sempat kan, sebab lagi beberapa hari je kita dah nak gerak ke Athens semula. Mulu tolong rekodkan show ni, jadi dia dapatlah tengok semua benda ni daripada point of view penonton. Macam aku tak expect lah. Penuh lah tempat tu. Aku macam ingat macam biasa je lah. Orang yang datang dalam belas-belas ke. Tapi maybe muzik yang diorang tak pernah dengar. Sebab masa aku nampak orang yang kat luar tu dia jalan, lepas tu dia patah balik. Dia macam satu spark something lah, ni bunyi apa kan. Semua orang senyap kan, lepas tu penuh. Kita pun rasa lain lah, beremang kan. Lepas tu kita lepak dengan semua orang yang datang, berkenalan, terima feedback yang tak putus-putus. ada yang kata performance tu semacam seed is planted. Ada handball athletes waktu tu dekat bar. Dia kata performance tu seolah-olah put their souls and give it back to them. Aku jumpa dengan seorang, dia ni just passing by je dekat situ. Tapi bila dia nampak ada performance tu, dia tertarik. Dia pun masuk. Dia kata performance ni, this is what people really need at the moment. Dia kata, to heal them from the busy world. Edward, pemilik Kumaba pun dia elaborate. Dia rasa performance ni pure and natural. All went through as it is and beautiful. Encik Amin tu sebelum dia gerak, dia ajak datang dinner esok kat rumah dia. Dah lepas show, hujung-hujung tu banyak juga aktiviti. Pergi dinner dekat rumah Encik Amin, wife dia masakkan nasi belauk. Dia hidangkan kita dengan tulang kambing masak kicap, kari ayam, tempe dengan tahu masak kicap, telur goreng, sambal belacan. Berborak panjang. Best lah dengar cerita-cerita dia sepanjang menetap di Bukares, membesarkan anak-anak dia. Puan Abila pula memang sangat interested dengan angklung. Dia siap nak beli satu untuk letak dekat rumah dia. Lama kita orang lepak sini sampai almost lewat malam. Lepas tu rajin juga lepak dekat Kumaba. Kita diperkenalkan dengan Manele. Manele ni dia semacam dangdut. Romanian dangdut. Ada satu malam tu dekat Kumaba, kita orang dengar lagu Manele. Wak dengan Bogdana pun macam menari sama-sama.
Dana ni dia musician. So malam ni dia ada main keyboard juga. Edward dengan Bogdana siap bawa kita orang jalan-jalan masa hari-hari last dekat Bucharest. Pergi pasar and bawa kita orang makan Romanian sausage. Sausage dengan roti, tu ada mustard. Sedap. Tak tahu dia buat daripada apa. Tapi mulu tak makan waktu tu. Bogdana pula bagi tahu mungkin dia akan ke Athens juga. Jadi boleh jumpa kat sana. Sehari sebelum nak gerak, sempat juga kita meeting di embassy dengan ambassador. Encik lah. Dia share lah pendapat dia tentang tour ni and aku rasa best lah sebab kita dapat dengar opinion pasal apa yang kita tengah buat kan. Walaupun kehadiran tuan-tuan dan perempuan ni sebagai satu misi kecil, ya, tetapi ada impak dari segi sejarah ni. Kerana apa? Bukan semua orang boleh buat dan tak semua orang yang akan buat. So pengalaman yang you pergi ke negara-negara ni, saya cadangkan supaya itu didokumentasikan sebagai satu rekod. Masa nak ke Athens semula, excited lah nak tengok balik destinasi pertama Nusantrik. Nak max out lah Schengen Zone punya balance. Tinggal 3 hari je. So 3 hari ni okey lah. At least boleh lah bawa mulu jalan-jalan. So dah kat sana tu kita bawa lah mulu revisit semua tempat-tempat. Bawa mulu tengok mural. Kita orang ada juga naik Areopagus and enjoy lah hari-hari last dekat Athens ni. Aku ingat Greece ni tempat ni kan, Yunani apa semua kan yang kita belajar dulu kat sekolah. Dia berperang lah apa. Tak ada bandar raya yang ni street culture dia semua ada kan. Diorang ni sifat menentang kuat lah kat sana. Diorang tahu diorang punya rights. Tapi best weh, Athens pun banyak benda kau boleh explore kat sana kan. Diorang punya sejarah dia strong gila kot. Sehari sebelum flight balik Malaysia, aku sempat potong rambut. Dia semacam cukur jambul. Mak aku pesan, dia kata, kau dah niat tu, jangan lupa potong sebelum kau balik Malaysia. Plan asalnya aku nak potong rambut ni dekat bawah Aurora di Finland. Tapi tak sempat nak pergi, jadinya aku potonglah dekat balkoni rumah. Masa ni Dominica pun kebetulan dekat Athens juga. So kita orang sempatlah lepak dengan dia. Dia bawa kita orang ke satu lagi spot untuk tengok sunset. Tapi lagi best daripada Areopagus sebab kat sini tak ada orang lain. Ada kita orang je untuk enjoy sunset tu. Lepas tu Dominica bawa juga pergi kedai makan sebab masa ni awal lagi kita orang nak ke Handlebar malam tu. Mulu pun sempat juga rasa Greek coffee dekat cafe tu sebelum gerak balik Malaysia. Dah sampai Handlebar, ada Alison sekali. So Alison ni Malaysian yang kita jumpa lepas performance dekat Handlebar. First time ke Athens hari tu. Dia datang untuk sembang-sembang, lepak sekali lah. Tengah sembang tu Bogdana pula sampai daripada Romania. So masa ni kan dia dah macam satu reunion sekolah tau. Ada ramai yang macam kau kenal lepas tu jumpa balik. Lamalah kita orang lepak, sempat peluk and ucap goodbye lah ke Alison dengan Dominica sebelum balik ke Airbnb. Kita tak tahu kan bila kita dapat jumpa lagi lepas ni. Kita duduk dekat Airbnb ni, dia antara yang termurah. Tapi rumah dia besar gila. Ini paling besar kita orang pernah duduk. Banyak bilik dan katil. Guest yang dibenarkan pun memang sampai 12 orang. Kita ajak Bogdana sekali stay dekat situ. Malam last sebelum nak balik, berborak dengan dia sampai ke pagi. So esok paginya sebelum matahari naik, kita orang naik teksi ke airport. Bogdana stay lah dekat Airbnb tu and dia yang tolong kita orang check out. Perasaan masa nak balik Malaysia tu macam kecewa sebab rasa tak cukup lama
tour ni berjalan, honestly takkan pernah cukup. Nak balik Malaysia ni sebenarnya rasa tak ready nak habiskan semua adventure yang kita orang lalu ni lah. Sebab aku pun tak homesick. Aku dah biasa jauh daripada family. Lagipun masa tour ni video call pun selalu. Rasa macam boleh sambung lagi lah tour ni, tapi nak buat macam mana? Macam sampai sini je. Dia ada sedih, ada hibur. Yalah, kita nak tinggalkan Europe dengan pengalaman-pengalaman yang best. Kita jumpa dengan ramai orang-orang yang baik. Tu yang aku rasa sangat memberi impact. Rasa sebab tu of course, dan tak sedap hati pun ada. Sebab dah mula kedengaran berita coronavirus tengah mula spreading di Singapore. Kita akan transit dekat sana sebelum ke Malaysia ni. Sampai Singapura tu rasa janggal. Orang pun ramai dah pakai mask. Rupanya tu semua baru permulaan untuk bencana yang kita hadap sekarang ni. Keluar airport tu, yelah kita pakai winter coat lagi. Konon macam nak rasa embun pagi lah. Masa tu pukul 3 ke 4 pagi macam tu. Keluar-keluar kan, macam panas adalah. Bahang. Badan terus rasa berengas. Aku rasa memang tak selesa, panas dan lembab. Terus macam rindu nak rasa balik winter. Padahal baru je gerak balik ni. And tak percaya yang semua benda tu dah habis. Apa yang jadi lepas ni kan? Lepas tu bila dah kat Johor, nampak semua macam normal. Tak ada lah nampak orang pakai mask ke. Sampai rumah aku rasa nak makan nasi tu pun sampaikan tak larat. Dia terkenang-kenang dengan memori ataupun makanan yang kita makan sewaktu kita dekat Europe. Naik mulu. Thank you for everything. Aku dengan Jihan pun tak lama lepas tu terus ke Georgetown, program residency dekat Game House. Kat situlah makin hari benda-benda makin jadi tak normal. PKP pertama pun bermula. Sampai sekarang, time tidur selalu dapat mimpi yang kita masih kat sana. Rasa macam real pula tu. Aku rasa aku dapat mimpi-mimpi yang macam tu sebab tak lama lepas habis tour ni, terus start lockdown dan kena adapt dengan norma baharu. So, masih belum dapat distract lagi dengan aktiviti-aktiviti yang setara dengan experience tu. Tour Nusantrik ni boleh dikatakan achievement terakhir yang dapat dibuat dengan norma yang lama. So, tak ada siapa expect lah yang lepas kita orang balik tu sebenarnya satu dunia berubah.